Assalamualaikum, selamat tengah hari. Rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu lagi selepas daripada keputusan pengampunan Datuk Seri Najib. Saya kira pembangkang itu dan ramai pembangkang orang PAS ni suka ketawa lah, gembira sebab Najib ini tidak dapat pembelaan. Tapi di dalam kegembiraan itu mereka sudah kembali berduka sehari dua selepas gembira, iaitu apabila seorang peguam daripada Kelantan yang bernama Nik Elin Zurina bersama anaknya yang membawa 18 peruntukan kesalahan di bawah enactment, iaitu enactment yang digubal oleh DUN Kelantan. 16 peruntukan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan yang digubal pada 2019 yang diputuskan ataupun digubal oleh DUN. 16 yang ditolak oleh Mahkamah Persekutuan yang dihakimkan juga oleh orang Kelantan, iaitu Tun Maimun yang dulu sangat dikecam oleh orang-orang UMNO kerana memenjarakan Datuk Seri Najib. Sekarang orang-orang PAS pun dah menyerang. 16 peruntukan yang ditolak ialah satunya lah di bawah Seksyen 11 yang bersabit dengan memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat. Iaitu di bawah Seksyen 11. Dan Seksyen 14-nya berkenaan dengan liwat. Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat. Seksyen 17 hubungan seksual dengan bukan manusia. Dengan bukan manusia, tak kira dengan haiwan ke dengan tumbuhan ke. Seksyen ke-31 gangguan seksual. Seksyen ke-34 memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan, maklumat atau kenyataan palsu. Seksyen ke-36 apa-apa yang memabukkan, tak kira lah sama ada arak ke, tuak ke, ketum ke, tak tahu. Kalau rokok tu memabukkan ke tidak. Kalau memabukkan termasuk dalam seksyen ni lah. Seksyen ke-39 mengurangkan skala ukuran dan berat. Ini kebiasaannya diamalkan oleh orang berniaga lah, yang menggunakan skala ukuran dan berat. Yang orang-orang membina bangunan-bangunan ke apa, mengurangkan tak, yang berkaitan dengan skala ukuran dan berat. Juga Seksyen 40 melaksanakan transaksi muamalat yang bertentangan dengan hukum syarak di bawah kurungannya Undang-Undang Syariah. Ini transaksi ni orang yang menipu dalam keuangan lah, biasanya transaksi ni. Seksyen ke-41 melaksanakan urus niaga mualat melalui riba. Seksyen ke-42 penyalahgunaan label dan konotasi halal. Salah guna label halal. Seksyen ke-43 menawarkan atau menyediakan perkhidmatan maksiat. Seksyen ke-44 tindakan persediaan menawarkan atau menyediakan perkhidmatan maksiat. Menawarkan atau menyediakan, mungkin termasuk hotel-hotel ataupun apa orang panggil proksi ataupun itulah orang perantaraan. Seksyen ke-45 perbuatan maksiat sebagai persediaan. Macam mana perbuatan maksiat sebagai persediaan? Persediaan mungkin selepas persediaan untuk mendapat benda lain lepas maksiat lah. Ini rasa macam ganjaran lah. Seksyen ke-47 perbuatan sumbang mahram. Mahram semua dah tahu ya. Seksyen ke-48 ni yang terakhir yang ditolak, itu 12 seksyen. Seksyen ke-48 muncikari, iaitu lelaki yang berpakaian wanita atau sebaliknya bertentangan dengan hukum syarak. Ni orang yang nyah-nyah lah. Nyah-nyah ataupun yang tomboy-tomboy. Termasuk dalam seksyen 48 ya. Itu dia seksyen-seksyen, kalau kita dengarkannya memang bagus lah. Kenapa ni semua ni ditolak oleh Mahkamah Persekutuan sedangkan ini bagus? Yang hanya dikekalkan ataupun ditolak oleh Mahkamah Persekutuan yang dibawa oleh Nik Elin adalah dua saja.
iaitu Seksyen ke-13 yang berkaitan dengan menjual atau memberikan anak kepada bukan Islam atau Muslim yang tercela dari segi moral. Itu dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan satu lagi ialah yang dikekalkan adalah Seksyen ke-30, iaitu menggunakan perkataan yang boleh memecahkan keamanan. Yang ni walaupun ni Elin nak keluarkan ataupun nak mencabar tapi tak berjaya. Dua seksyen saja yang tidak berjaya dicabar oleh ni Elin. Yang lain, yang 16 lain tu diterima. Kenapakah yang begitu baik ini ditolak oleh mahkamah? Pemahaman yang mudah. Kalau kita tengok semua itu kebaikan ni, apalah Mahkamah Persekutuan. Benda yang macam ni ditolak. Orang Islam mesti marah kalau kita gunakan ayat-ayat macam ni. Tapi 16 itu ialah kerana ialah bertentangan dengan hak yang diberi oleh DUN untuk menggubal undang-undang. Yang diberi hak adalah yang berkaitan dengan akidah Islam sahaja. Yang selain daripada itu, Persekutuan sudah ambil alih, dan kalau nak menggubah ataupun mengubahnya, ubahlah di Persekutuan. Ahli Parlimen ada di Parlimen, kenapa tak bersuara? Ubah yang di Persekutuan, kenapa nak perjuangkan di negeri sahaja? Perjuangkanlah di seluruh Malaysia untuk seksyen-seksyen tadi. Sebab seksyen-seksyen tadi sebenarnya ni yang kerajaan negeri ataupun yang DUN buat ni banyak seksyen, tapi yang ditolak adalah 16 sahaja. Sebelum penghakiman pada Jumaat, orang-orang PAS menggelarkan, yang saya sebutkan adalah orang-orang PAS itu orang-orang yang menolak penghakiman lah. Mereka mengatakan Black Friday, iaitu hari Jumaat yang gelap. Dan tahukah kita sebagaimana juga berlaku di dalam UMNO 2-3 hari lepas, yang Zahid Hamidi memanipulasi atau menggunakan penyokong dan ahlinya adalah untuk tanda tangan pembebasan Datuk Seri Najib. Dan ini semua sepatutnya tidak berlaku kerana Datuk Seri Ahmad Zahid sendiri berada di dalam kerajaan, dan mereka juga parti di dalam kerajaan. Mereka boleh mengubahnya di dalam kerajaan dan mereka boleh menekan Perdana Menteri, dan tidak sepatutnya ahli-ahli bawah dilibatkan sama yang sudah tentu ini adalah, saya kira, sedikit mengarut lah. Begitu juga dengan orang PAS yang membawa penyokong-penyokongnya yang menyeru, dan ada di malam terakhir adalah PAS mengeluarkan arahan agar selepas solat Isyak dibuat solat di masjid-masjid markas surau ataupun di dewan-dewan mereka. Begitu juga sebelum subuh diserukan juga sejauh mana berjayanya seruan mereka. Tapi apabila satu negeri melawan dua orang peguam pun satu negeri dan jutaan rakyat Kelantan tidak menang, itu maksudnya apa? Maksudnya Tuhan tidak menerimalah permohonan orang-orang PAS ini. Jadi kita terima dengan lapang dada, dan kita melihat di dalam itu bukannya mahkamah syariah itu sudah hilang fungsinya, tapi ia perlu ditambah baikkan dan jangan mengambil kerja kerajaan persekutuan. Buatlah yang mana yang terdaya, yang mana yang diberikan mandat kepada negeri.